Maka bila keputusan itu keluar, ramailah orang-orang Islam ini seronok sangat. Gembira. Karena dengan keputusan itu maknanya untunglah Islam. Tetap bodoh. Orang bukan Islam yang Kristian pula sangatlah tak seronok. Karena dia kata melarang ajaran agama dia. Apalagi salah satu hujah hakim tiga orang itu penggunaan kalimah Allah bagi orang Kristian bukan perkara utama dari dalam ajaran mereka. Aku kata tiga orang hakim ni atau sekurang-kurang dua hakim mengatakan penggunaan kalimah Allah dalam ajaran Kristian bukan integral part of the Christianity. Dia itulah kata hakim lah. Kalau hakim itu ada seorang Kristian kan dia jawab lain. Tapi pasal hakim Islam kan. Ketiga. Maka seronoklah orang Islam sampai ada antara orang Islam ulama yang ada bukan mufti kan. Dia kata siapa-siapa yang mempertikai keputusan Mahkamah Rayuan itu dengan sengaja dalam fatwa Islam, maka dia boleh jatuh murtad. Itu negara. Datuk negara bekas Mufti Johor Darul Tanzim yang sekarang menjadi penasihat agama kepada negeri itu mengatakan siapa-siapa yang mempertikai keputusan Mahkamah Rayuan itu dengan sengaja boleh jatuh murtad. Bengong. Dia dapat betul. Yang ini memaksa saya bercakap di dalam kuliah seminggu ini. Pasal saya dia tak nak berusaha jadi murtad. Kita semua tak jadi murtad kan. Apalagi kita yang mempertikai keputusan Mahkamah Rayuan itu. Pertama, Mahkamah Rayuan itu bukan mahkamah syariah. Dan hakim-hakim tiga orang itu walaupun dia menimbangkan kes ni, dia tak berhujah dengan Quran, hadis, sunnah, kisah sejarah Islam, kan apa tak ada. Kaedah fikih tak ada. Dia hanya menggunakan kaedah undang-undang dan perangkaan. Bahkan dia tidak menjemput pun pakar agama. Patutnya oleh karenanya ada kait dengan agama Allah, mengenai Allah kan agama. Dia kena panggil semua orang bukti, kemudian belah Kristian panggil seorang pegeri. Dengar dua-dua belah ni minta kena adil. Boleh kita buat itu memang maknanya memang dalam kes-kes sivil ni, mahkamah sivil. Kalau dia mengaitkan dengan perkara agama, tuduhan fitnah misalnya satu contoh dulu lah. Dalam soal utusan Melayu, masa itu utusan Melayu Kejawi kan. Seorang pemimpin UMNO mengatakan bahawa orang Pahni menganggap bahawa pemimpin Pahni kira-kira lebih daripada Nabi sendiri atau menganggap semacam Nabi. Maka Ustaz Adino oleh sama putusan. Sebab memfitnah mengatakan mana kita sampai letakkan pemimpin tak lebih daripada Nabi ini dia. Sebab Nabi mana ada Rasulullah SAW terakhir. Sebab dia pula Nabi lain pula lebih daripada Nabi. Mana itu boleh membawa tuduhan merosakkan akidah kita. Jadi apabila Ustaz Adino membuat apa tu? Saman tu. Oleh kerana dibuat di kes di Terengganu, jadi hakim mahkamah Terengganu yang mendengar kes ni. Oleh kerana perkara agama, maka hakim memberi ulama, dia kata kamu sebagai orang yang menemukan agama ni boleh bawa siapa-siapa pakar agama untuk menjelaskan. Walaupun Ustaz Ali juga dia memang ahli agama, lulusan syariah kan, dan faham, tetapi untuk menggambarkan bahawa pendapat yang diberi itu pendapat orang yang pakar yang tak ada terlibat. Kalau saya sendiri, saya murahkan mungkin kerana saya kes-kes saya, maka Ustaz Adil melantiklah seseorang untuk jadi pakar rujuk dia. Kebetulan kerana saya jadi yang diputus lama, ditunjuk saya, maka saya disafina oleh mahkamah untuk hadir. Jadi saya pun bila hakim tanya begini, saya jawab dia hukum, saya hukum salah. Jadi dia dengar lah.
Jadi dengar dia akan timbanglah untuk menjadi hukuman yang akhirnya bersetujulah bahawa utusan tadi bila mengatakan orang menganggap pemimpin lebih Nabi itu memfitnah, seolah mengatakan mana orang ni percaya ada Nabi lain daripada Muhammad. Itu sebab maka utusan kalah dengan kes itu. Sampai dia dapat itu 120,000 dalam itu lama. Itu kes yang lama. Kes baru Khalid Samad. Khalid Samad juga sama putusan. Kan dalam putusan itu, kalau tak sebut nama Khalid Samad, tapi isyarat menunjukkan dia lah. Yang mengatakan dia itu ialah Zulkifli Nurdin. Fitnah mengatakan dia sebagai para gila apa semua panggilan. Sama, jadi Khalid Samad juga minta pakar rujuk saya. Yang kes Ustaz Khalid itu hakimnya orang Melayu. Kes yang sama ni, Khalid Samad ni, yang sama Ustaz tadi, hakimnya orang, saya ingat mungkin itu Kristian ke Hindu, tapi orang Islam lah. Saya dipanggil jadi pakar rujuk. Kemudian dia minta lah latar belakang urusan ini, pernah jadi urusan orang lain. Okey, itu cukup. Kerana dia faham, orang ini betul. Mana ada ilmu. Jadi bila dia tanya, saya menjawab. Lepas tu, pihak buat putusan pula. Soal lagi saya menjawab ini. Akhirnya hakim dia orang bukan Islam, tapi dia faham kes tu dari segi agama, oh ini betul, menuduh orang jadi gini-gini ini salah. Maka utusan salah. Sebab itu saya kena bayar 100,000. Itu cerita sikit nak kata tadi. Maknanya, tapi ketiga-tiga hakim ni, dia tidak pula mana bagi atau minta kamu boleh bawa perlu yang sebelah kerajaan, bolehlah bawa menteri oleh sekeluarga, saya kan. Imam Samsi negara boleh kata, berapa presiden boleh bawa, tak ada. Itu satu hal. Tak apapun dari keputusan yang dibuat. Tapi maknanya bukan berdasarkan agama. Jadi tiba-tiba pula orang Islam nak mendukung siapa yang pertikai boleh jadi murtad. Yang ni yang jadi buat. Sebab itu kita bukan mufti penulis Datuk Dr. Asyid Al-Hamidi, kalau ikut tu maknanya kira ramai ribu juta dapat murtad. Pasal orang di Pakistan pun mempertikai, orang di Turki mempertikai, ulama ni, orang di Amerika mempertikai, orang di Negeri Arab mempertikai. Itu yang mempertikai. Keputusan mahkamah itu. Sebelum keputusan mahkamah itu pun memang orang Islam, ulama-ulama di seluruh dunia percaya Malaysia ni, tak ada seorang pun yang berkata bahawasanya kalimah Allah tidak boleh digunakan oleh orang Kristian. Kerana di Negeri Arab dia masih Bible atau Injil dan bahasa Arab masih boleh Allah. Baca, dia baca Allah, ya Allah, Allah, Allah. Ingat kalau di Mesir dia dengar keluar TV. Tak apalah itu. Yang penting yang saya nak terangkan ini bahawa keputusan mahkamah sipil tadi rendah ke, tinggi ke, rayuan ke, dan akhirnya persekutuan ke, bukan keputusan ikut hukum syariat. Jadi ya tak saya kata keputusan itu tak betul, tapi maknanya tidak boleh dijadikan dalil syarat untuk mempertahankan sesuatu perkara. Sebab mereka tidak berdalilkan kepada ayat Quran ke hadis ke sejarah Islam ke ada. Yang itu kita kena faham. Sebab itu maka hukum undang-undang sivil ini dia hari ini dia kata macam ni, esok dia tak selesai. Sebab dia bukan ikut kaedah Islam yang kita kena ikut. Sebab itu dia boleh menjatuhkan hukuman orang ambil rasuah RM10 kena berjaga 2 tahun. Tapi orang ambil rasuah RM10 juta boleh bebas. Macam bekas Menteri Pengangkutan kan mahkamah semalam membebaskan dia dari tuduhan rasuah. Boleh tak? Pasal sandaran dia bukan Quran hadis. Sandaran dia siapa yang pandai memula untuk mempertikaikan kaedah ini, hujah ini. Tuan-tuan ingat,
imam ke bila di sebuah masjid itu yang mahal sangat, Paling triple. baju campak slipper kan, kena 3 bulan penjara boleh kan. Kesnya karena dia nak bagi tahu masjid, pegawai masjid, ambil duit masjid, nyalakan masjid. Tapi mahkamah ada orang tak beri mahkamah. Dia boleh berjawab. Okey, itu menentukan mahkamah sivil bukan sandaran untuk menentukan perkara yang sabit dengan murtad yang mainan tadi langsung. Okey. Cuma yang saya nak paham keputusan Mahkamah Perayuan itu tadi mengenai kes majalah The Herald. Maknanya walaupun hanya majalah The Herald saja yang membawa kes ini, ya, tetapi kalau ikut undang-undang keputusan mahkamah yang biasa di mana-mana, keputusan hakim itu menjadi hujah bahawa bukan hanya majalah Herald saja tak boleh menggunakan kalimah Allah. Majalah itu ke soal apa ke, ada Herald ke namanya, ada Herul ke, ada Harul ke, ada Hurul ke namanya. Dengan keputusan mahkamah itu tak boleh menggunakan kalimah Allah. Sebab hujah hakim tadi, orang kan Islam bila gunakan kalimah Allah itu boleh mengancam Islam. Tiba-tiba lepas keputusan itu dibuat oleh hakim, berselang sehari beberapa orang pemimpin parti politik kerajaan di Sarawak dan di Sabah menyatakan bahawa keputusan hakim itu tidak ada kena-mengena dengan kitab orang Kristian, iaitu Injil atau Alkitab yang selama ini menggunakan perkataan Allah. Selama ini dah tahu lah, maksudnya di Sabah, di Sarawak, dah ratus tahun orang Kristian yang berbahasa Melayu, Dayak, Iban, dan sebagainya, mereka ada kitab Alkitabnya, ada Injil dalam bahasa Melayu, memang dia guna kalimah Allah. Jadi menteri-menteri atau menteri duduk di Sarawak mengatakan, jangan risau, keputusan itu tak ada kena-mengena dengan ini. Itu hanya untuk majalah The Herald itu saja. Maka dah jadi kelangkaan pula lah. Pakar-pakar undang-undang termasuk Dr. Aziz Bari, dia kata, ini cerita apa pula. Ini menjadikan menteri tak kerja undang-undang langsung saja. Mana bila keputusan mahkamah yang dikaitkan dengan perlembagaan dan undang-undang, apa-apa yang serupa kesnya semua menyalahkan orang, semua boleh. Jadi mereka tahu pula. Patutnya kerajaan dia merayu keputusan tadi kena terima rasa semua sekali. Oh, mana siapa juga, kitab ke, buku ke, sahabat ke, Herul ke, darah ke. Karena kalau ada Herul saja yang tak boleh, esok pertubuhan majalah ubah nama pula, dah Hurul. Dekat-dekat dia saya juga Herul, tak salah. Oh, dakwah pula, ni menggunakan salah, dakwah keluar keputusan, dia ubah nama lain pula, dakwah lagi tak habis-habis. Jadi soalannya kita nak, kenapa saya nak jatuhkan fikir, kenapa kerajaan merayu? Kemudian dah rayu atas kes itu tadi pula, tunggu sampai 4 tahun. Dah keluar keputusan, tiba kerajaan pula mengatakan, ini untuk tu je, hal lain tak kacau. Untuk dia lagi. Tuan, senang jawabnya karena isu kalimah Allah ini dijadikan permainan politik oleh pihak kerajaan. Di semenanjung kerajaan nak tunjuk kita mempertahankan kalimah Allah mati-matian, nak jaga Islam. Maksud saya, mana berebut dah nak ambil kalimah Allah, tapi perintah Allah Tak menawar. itu lain cerita. Amin.